Hai, Assalamualaikum. Ini tips motivasi dalam kereta bersama saya semula, Coach MJ, dan sebelah saya nih, ini orang hebat nih, jangan main. Tuan Inci Azril, dia penulis buku yang pernah kami promosi dulu dalam kereta tu kan. Buku apa tadi? Tajuknya? Hero's Journey, Hero's Journey. from ordinary to extraordinary. Ya, itu dia. Dan kita mesti kita tahu kan, kalau kita menulis kita kena ada idea tau. Nak garap idea tu bukan benda yang mudah lah. Jadi kita nak kongsi dengan Azril. Mungkin ada tips ke, 2-3 tips ke, supaya kita ni idea kita subur untuk kita menulis atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bermakna kita tu kan, orang kata individu yang hebat itu adalah individu yang berguna kepada orang lain. Ya. Okey, boleh kongsi sedikit 2-3. Okay. So yang pertama sekali, apabila tips yang pertama lah, apabila kita mau start untuk menulis itu kan, yang pertama saya selalu mesti fikir watak dia. Sebagai karakter kan, sebab dia kamu perlu ada siapa yang berkenan siapa. Itu yang first tu. So watak itu penting. Saya selalu tahu kalau even kau cerita sama budak, mesti ada seseorang tu yang menjadi bahan cerita tu, atau bagi saya tu adalah watak utama dia lah begitu kan. So mula-mula cerita tu kan, boleh ceritakan tentang latar belakang dia, boleh start dengan dia dulu tu. Itu orang tu mungkin boleh jadi diri sendiri juga sebenarnya tu. Ataupun mungkin kalau kita cerita tentang diri kita, pengalaman kita lah kan. Ya, tak ada masalah. Ya, tapi of course lah begitu. Itu start dengan itu dulu. Develop yang itu dulu. And then barulah develop yang persekitaran dia, orang-orang di persekitaran dia, mungkin watak-watak yang lain yang rapat dengan dia, ataupun mungkin yang fungsikan pengalaman yang lebih sama macam dia. Ceritakan dia punya mesti develop yang itu. Sebab bila kita mau menulis, kalau dalam keadaan fiction ini ya, contohlah fiction yang saya cerita dari aspek fiction ni, yang lain-lain pun boleh pakai juga, tapi untuk fiction ni mesti ada develop yang karakter tu. So watak utama dia, and then develop the other characters, watak-watak yang rapat dengan dia, dan something ada mesti develop itu. Once you develop yang itu, dia punya personality itu semua tu, and then start dengan mula cerita plot. You start dengan mula cerita plot, very simple dulu. Is apakah selalunya kalau benda tu tragedi ke apa kan, ataupun bukan tragedi, apakah berlaku sama dia, itu penting. Mula-mula cerita dulu pasal and then something happen. Mungkin something happen lah. It doesn't have to be bad ataupun apa pun, tapi something shocking mungkin happen to the watak utama itu, and then some sort of and then emotional get involved lah. Emotionally get involved. Macam mana je, ini kan macam kita buat filem berkata watak dengan cerita dia kan. Okay. Saya ini pun you can use it also untuk kalau menulis non-fiction pun tidak masalah juga actually. But the first time you must develop itu characters, itu yang penting. And then it's easy to develop yang itu, the story, the plot begitu kan. Sebab now kau ada sudah ini dengan personality dia begini, physically dia begini, and then you have the rest dia punya other characters begitu. Now you can start focusing on apakah benda yang berlaku begitu. Bila apa benda yang berlaku itu kau cerita sudah tu, benda-benda yang berlaku, something that shake his life begitu or her life begitu kan, then boleh sudah mula start building stories yang boleh connect dengan dia begitu. Yang in the end, every story yang you start in satu cerita yang besar tu, dia mesti connect. Dia mesti connecting. In the end, dia mesti connect. Dia tidak boleh, I don't know, because if you do something yang luar topik punya tu, and then suddenly Ini yang kedua tadi kan? Kedua. Ini idea kedua kan? Ya, so ini yang kedua saya. Interconnectedness. So connectedness. So they mesti link. Whatever story yang you mula build to in the beginning, mesti connect in the end dengan cerita yang utama dia tu. Begitu. Okay. So yang ketiga ni, yang story dia ni kan, dia nak boleh terus mendatar saja. Dia dalam kehidupan seharian ni kan, kita bukan semua gembira saja kan. Betul. Bukan orang bilang rainbow ada saja kan. Tidak ada kan rainy days gitu kan. So sesuatu tu mesti ada something ada ups and down. Saya suka panggil dia roller coaster kan. Story ni tidak boleh happy semua, kerana dia mesti ada juga mungkin heartache, mesti ada
ada something happy, mesti involve emotion gitu kan. Because kalau kau gembira saja kan, the story macam tidak story. So secara reality pun begitu kan. Reality tidak. Reality maksudnya kehidupan kita di mana gembira setiasa kan. Ya, sebab sama ada in everyday life kan, kita mungkin sudah merasa happy begini kan. Bila kita sampai rumah, mungkin something happen yang change your mood. Mungkin lah kan, something happen. Something happen that change your mood dan boleh rasa macam geram, marah apa semua ni kan. So all those things take into account lah. So kalau buat sebuah cerita, must take into those factors yang benda macam tu sebab it happen in your life sudah kan. Betul. It happen in your life. So cuba think back yang apa benda yang berlaku. Sama ada it was happy and then ada very yang bikin marah punya apa. Gunakan itu lepas tu untuk mengolah dalam sebuah cerita supaya dia boleh jadi up and down. Dia boleh jadi roller coaster ride dia punya cerita ni. So the third ni element sebenarnya is your story must be roller coaster. Must be a roller coaster ride. Dia tidak boleh just straight begitu. Just straight ride begitu. Tadi tu nombor satu kita watak tu kita sudah tahu. Develop watak. Yang kedua the connectedness of each story. Kasi connect sebab every person tu akan ada story dia sendiri. Banyak tentang plot kan? Plot. Dia akan ada major plot, then you will have yang minor plot, yang minor stories tu. The minor story mesti connect dengan the major plot. Whatever you tell kan dalam story kamu kan, mesti dia connect in the end ataupun somewhere dia mesti connected. Kalau tidak nanti dia hanging siap. Dan pembaca bila dia baca kan dia akan rasa apa jadi apa macam hanging. Begitu. Jadi yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tu berkaitan dengan up and down. Don't dia tak begitu semua story saja. There's no moment yang apa ni dia tak boleh rata saya kan. Tak boleh. Dia mesti ada happy, dia mesti ada angry, dia mesti ada sad, dia mesti ada excited. Tapi sekarang ni kan bukan kadang-kadang kita start sesuatu kan. Macam ini start menulis. Kau mesti idea mesti sentiasa semakin sempurna. Gitu lah. Bukan dia once kita sudah start menulis ni kan, bila kita sudah mungkin memang susah kan. Memanglah susah sebab you have so many ideas di kepala ni kan. Just rushing towards your brain. Kemudian tapi where to start begitu kan. Itu masalah yang jadi bila so if you want to start somewhere kan, start dengan watak tu. Mula bina itu watak itu dulu, bina personality dia, bina dia punya physically appearance dia tu, and all that. Apa kerja dia, apa kalau dia ada kerja lah kan atau anything lah kan dengan dia. Start building yang karakter yang selain daripada dia, yang apa ni kawan rapat dia, mungkin orang yang dia suka, mungkin boleh jadi siapa-siapa kan dia punya ni kan. Start building dia punya personality juga. Once you have yang itu tu kan, it's easy for you to start building satu story. Dia macam begini kan, dalam otak kita kan banyak idea, dia kena susun dia kan, susun je. Dia kalau sudah tersusun, dia senanglah kita menuliskan. Once you have the foundation, dia macam foundation. Kita bina satu foundation, di mana foundation tu ialah the characters begitu. So characters yang build the story. So once you have that foundation tu kan, it's easy to start building the plots. Ini di otak kita ya betul kan sebenarnya. Bila macam aku tengok macam begini lah lebih kurang. Bila orang tu bisnes, dia akan timbul, idea nak bisnes ni begitu kan? Bila aku sudah menulis watak ni, aku nak nulis watak ni, nak nulis tentang cerita ini, nice. Dalam NLP dia ada ni istilah ni, apa yang anda fikir akan berkembang. Saya suka tu. Betul. Tapi saya setuju yang itu je tu. You have a small idea begitu kan, yang will build to another bigger idea begitu. And then they can connect in the end kan, and then you see the big picture sudah. Kan, you start with a small punya ni kan, but then reaching towards the bigger picture begitu. So saya selalu begitulah. Selalu masa kau menulis dulu, engkau sudah bayangkan ending dia? Saya nampak. Sebenarnya bila kita satu lagi saya lupa, sorry dah. Bila when you building the story kan, you must think apakah sudah ada. Sekarang idea dah tengah-tengah tu macam mana? Then you start then the idea yang di tengah dibikin itu kan, you can build it sudah tu kan. Tapi the end mesti in mind. What you want, apa sebenarnya mau dicapai di cerita itu penting. Kan macam kita ni juga lah kan, orang kita dalam kehidupan ini mesti ada matlamat macam begitu kan. Exactly. Nice. Sama juga tu. Same concept gitu. Okay. Bila tengok story sama juga tu.
Mesti Oke, ada. tuan-tuan yang menonton channel ini jangan lupa subscribe, subscribe di bawah. Sudah dapat tips bersama penulis buku Encik Elvin Azril Mahat, penulis buku yang hangat sekarang ni, Keros je ni. Tapi sabar je lah Amin. Kalau nak tu bolehlah type di bawah tu, hubungi saya, masih ada tu.